Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Negeri Sembilan bubar DUN hujung Jun. Ada Menteri DAP minta gugurkan kes Jill Island. PAS bukan rumah tumpangan politik. KJ ditawarkan jawatan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kabinet akan mempersembahkan cadangan bagi memperkukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung penggunaan kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja. Perdana Menteri berkata perkara itu telah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong bagi menyelesaikan isu tersebut secara menyeluruh dan bersepadu. Perdana Menteri berkata cadangan itu juga bagi memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian kaum dan agama di negara ini. Terdahulu dalam kenyataan sama, Anwar memaklumkan mesyuarat Jemaah Menteri telah membincangkan keputusan Peguam Negara untuk menarik balik rayuan terhadap kes Jill Island berhubung bahan penerbitan yang mengandungi kalimah Allah. Jelas beliau, Jemaah Menteri mengambil maklum bahawa keputusan yang dibuat hanya berkisar soal pentadbiran dan tidak mengubah ketetapan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014. Katanya Jemaah Menteri menegaskan bahawa kerajaan menghormati, memperakui dan menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri dan titah Yang di-Pertuan Agong pada 7 Februari 2023 yang menzahirkan agar dikekalkan dasar sedia ada yang sedang berkuat kuasa berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Kerajaan akan sentiasa mempertahankan perlembagaan persekutuan, terutama perkara 3 berhubung agama Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Dewan Undangan Negeri Sembilan akan dibubarkan pada hujung Jun ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun, perkara itu telah dimaklumkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Amiruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sikamat berkata, keputusan itu dibincangkan dalam mesyuarat yang diadakan bersama Menteri Besar serta Ketua Menteri bagi Negeri Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Katanya, kita sudah membuat keputusan pembubaran DUN itu nanti tidak sama hari dan tarikh tetapi dalam bulan yang sama dengan negeri yang lain. Ada negeri yang mungkin bubar awal iaitu hujung bulan ini, awal bulan Jun dan ada juga bubar hujung bulan dan awal Julai. Kita akan ambil hujung Jun. InsyaAllah mungkin 1 Julai itu hari terakhir. Pemimpin Akar Umbi Pakatan Harapan percaya bahawa penggunaan loko dacing Barisan Nasional di dalam pilihan raya negeri Kelantan dan Terengganu akan memberikan kelebihan. Kedua-dua negeri yang majoriti Melayu itu menyaksikan pertemuan UMNO dan PAS dan pengundi juga lebih mengenali logo kedua-dua parti tersebut berbanding dengan parti-parti Pakatan Harapan. Menurut Naib Pengerusi DAP Kedah, Zulhazmi Syarif, adalah wajar untuk menggunakan dacing kerana kedua-dua negeri tersebut mempunyai 80 hingga 85% kawasan majoriti Melayu. Katanya ada sejarah lampau di antara BN dan PAS. PH boleh menang mungkin di 1-2 kawasan. Untuk PRN di negeri-negeri ini, secara peribadi saya tiada masalah menggunakan logo BN kerana kita tahu di Terengganu dan Kelantan, kalau bukan PAS, maka UMNO. Di Kedah pula, Zul Hazmi berkata kajian di peringkat akar umbi diperlukan kerana perubahan dalam pola pengundian dan demografi pengundi. Katanya di negeri ini jika kita lihat pola penduduk dan statistik PH lebih menyelah berbanding BN. Kita perlu menilai statistik untuk menentukan sama ada mahu menggunakan logo PH atau BN. Zul Hazmi yang menjadi calon DAP tunggal di kawasan Parlimen Jerai tetapi tewas dalam pilihan raya umum ke-15. Dia berkata pilihan logo lebih jelas di negeri Pantai Timur, di mana sentimen Melayu kuat, manakala di negeri seperti Kedah, Perlis, Perak, sentimen pengundi adalah sederhana. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada Menteri DAP yang pernah meminta Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan kes Jill Island di luar mahkamah. Dia berkata ini berlaku semasa dirinya adalah Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Pakatan Harapan pada 2018. Katanya saya tidak bersetuju dengan permintaan ini kerana apa yang dimaksudkan dengan penyelesaian di luar mahkamah itu ialah KDN menarik balik perintah rampasan cakera padat risalah agama Kristen yang mengandungi kalimah Allah. Menurutnya pendirian KDN pada ketika itu adalah kes berkenaan mesti diputuskan oleh mahkamah mengikut proses undang-undang kerana penyebaran risalah agama Kristen yang mengandungi kalimah Allah boleh menimbulkan kegusaran dalam kalangan umat Islam dan berkemungkinan menggugat ketenteraman awam serta keselamatan negara. Muhyiddin berkata kerajaan campuran tidak sepatutnya menarik balik rayuan
dan seharusnya membenarkan proses mahkamah diteruskan. Dia juga berkata jika mahkamah masih tidak berpihak kepada kerajaan dalam perkara itu, maka undang-undang perlu dipinda. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan untuk menarik balik rayuan itu adalah disebabkan pencegahan yang timbul akibat keputusan mahkamah. Dia juga berkata kerajaan sedang menghasilkan garis panduan baru mengenai penggunaan kalimah Allah selaras dengan kepentingan masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. PAS bukanlah bola yang boleh ditendang oleh pihak lain untuk berniaga politik dengan menjanjikan pangkat, harta dan tahta, tegas Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau berkata, parti yang diketuainya itu bukanlah rumah tumpangan politik sementara waktu. Jelas ahli Parlimen Marang itu, PAS akan tetap berpegang kepada konsep politik yang mana ia sebahagian daripada agama dan tidak boleh dipermainkan. Katanya diharamkan bagi semua pihak memperalatkan agama Islam atau sesiapa sahaja yang cuba memisahkan politik daripada agama ini. Politik merupakan alat kepada agama bagi melaksanakan seluruh ajaran dengan memelihara dan mempertahankannya. Pada masa sama, Abdul Hadi menjelaskan PAS bersikap terbuka dan bersepadan menghadapi sebarang perubahan dari sudut pemikiran serta sikap manusia yang boleh berubah-ubah. Tambah beliau lagi, parti berkenaan juga ada bekerjasama dengan pihak lain, tetapi apabila melihat ia melanggar nas, prinsip dan strategi yang betul, PAS terus membatalkannya. Katanya PAS hanya mengadakan kerjasama dengan pihak yang berbeza ideologi, akidah agama dan bersifat damai dan tidak menipu perjalanan politik. Kerjasama yang dilakukan adalah berdasarkan titik persamaan kemanusiaan dan keadilan kepada semua tanpa melanggar prinsip Islam dan konsep yang menjadi kewajipan fahaman politik yang diketuainya itu. Jelas Abdul Hadi lagi, PAS berada dalam keadaan terkawal dan tidak pernah dipermainkan atau ditipu oleh semua pihak. PAS tetap berjaya dari sudut kerjasama dan hubungan malah tidak lemah dan mati apabila ia dibatalkan. Apabila ada pihak melanggar dasar parti, memaksa keluar dari landasan Islam atau melanggar konsep yang wajib seperti kewajipan menegakkan negara Islam dan penganutnya oleh pihak lain, maka PAS tidak teragak-agak membatalkan kerjasama. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan spekulasi lama bahawa Perikatan Nasional cuba memikat bekas pimpinan UMNO Khairi Jamaluddin menjelang 6 pilihan raya negeri. Walaupun ketua gabungan itu menafikan bahawa Khairi ditawarkan jawatan Menteri Besar jika dia menyertai PN, Muhyiddin berkata ada masa yang berbeza untuk menunggu bekas ahli Parlimen Rembau itu. Kata kalau dia menyertai Bersatu, saya nak tawarkan dia bukan dalam majlis tertinggi parti. Pasal ni dah bincang dengan rakan-rakan saya, kita ada 2 kekosongan. So if he is willing lah. Ini bukan bait, bukan orang kata umpan. Tak ada je, because we know that he can contribute. So there is this high position in the party, which I leave it to him to decide lah. Khairi dipecat daripada UMNO pada Januari dalam langkah Presidennya Ahmad Zahid Hamidi membersihkan parti itu. Walaupun tidak menunjukkan sebarang langkah untuk menyertai semula politik sejak itu, Khairi membisu apabila dia hadir ke Majlis Aidilfitri, anjuran Yayasan Gulf Amal Muhyiddin pada Sabtu lalu. Sebenarnya dia tak mohon nak masuk. Saya sebutkan sini, saya tawar dia menyertai. So it's not that he applied to join, which he has not applied, but I offered him. So that offer is still there. Mana tawaran tu masih ada. Lagi tu bila dia datang, saya tanya lagi, Khairi bila lagi? Dia beritahu bila dia kata datang jumpa saya ni, dia punya benda ni macam cair. Presiden Bersatu itu berkata tawaran itu kali pertama disampaikannya pada 2016 apabila parti itu ditubuhkan tidak lama selepas dia dipecat daripada UMNO. Muhyiddin berkata menjadi harapan Bersatu supaya Khairi dapat membantu mengukuhkan parti. Makna kita ni gantian terbaik untuk nak menguruskan masa depan negara kita lah. So, we leave it to KJ when he wants to make his decision, it's up to him. Kita tak ada orang kata gesa sangat. Dia very intelligent guy. He knows when the time is right. But I hope he also understand that election at the state level is coming up very soon. Katanya Dewan Negeri akan terbubar bulan Jun ke. Jadi tempoh masa ke depan tu sudah terhad. Jadi kalau saudara KJ boleh fikirkan baik-baik, this could be the better time lah. It's up to him, but he's expressing apa yang saya fikir agak wajar. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.